2020, siapa sangka tahun yang disebut-sebut untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi rupa-rupanya berubah sama sekali. Bukan sahaja Malaysia, ia turut menukar corak kehidupan dunia. Semuanya angkara virus corona yang digelar COVID-19, makhluk paling kecil yang setakat ini telah membunuh dan membinasakan lebih 1.2 juta manusia di seluruh dunia. COVID-19 masih lagi bermaharajalela. Manusia tiada pilihan, terpaksa menjalani kehidupan seharian yang berbeza. Mencuci tangan, memakai pelitup muka, kini kelaziman baru buat manusia. Kesannya luar biasa, ekonomi merosot, syarikat gulung tikar, perniagaan mula merana. Import-ekspor negara semuanya tergendala. Lihatlah ujian Allah yang maha hebat ini. Jadi di mana silapnya? Malaysia hampir berjaya melandaikan lengkung kes COVID-19 beberapa bulan lalu. Namun, usaha keras kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan serta barisan frontliners dan disiplin rakyat yang tinggi nampak gayanya belum berjaya. Negara memerlukan strategi luar biasa, bukan saja membendung penularan pandemik itu, tetapi juga untuk bangkit memulihkan ekonomi yang merudum teruk. Lebih 300 bilion ringgit dihabiskan tahun ini saja dalam usaha membantu rakyat dan menyemarakkan kuasa membeli. Pelbagai insentif diperkenalkan agar Malaysia tidak hanyut dek kelembapan ekonomi ketika ini. Pasti ada strategi belanjawan negara yang diperhalusi. Di sinilah kebijaksanaan pentadbiran negara diuji. Rakyat harus sama-sama menghargai, bersatu hati dan elakkan berkelahi. Sebagaimana seruan pemerintah tertinggi, hentikan perbalahan dan menuding jari, sebaliknya duduk muhasabah diri. Teka-teki intipati belanjawan 2021, adakah seluruh rakyat bakal merasai nikmat dan kebaikan? Sejauh mana tindakan kerajaan diiringi 1001 kebijaksanaan? Ikuti perbincangan lanjut belanjawan bersama Syafinas Yunus dan Syabana Hassan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat 6 November 2020, 20 Rabiul Awal, hari yang dinanti-nantikan setiap rakyat Malaysia. Akhirnya tiba pembentangan belanjawan 2021. Dan saya Finas Yunus tidak keserangan hari ini, bersama saya Syabana Hassan yang juga pengacara untuk rancangan kewangan Islam pertama di TV Al-Hijrah Tijara. Baik, Syabana, kita tahu, Yes, kita semua Finas. yakin bahawa rakyat bukan sahaja ternanti-nanti apakah imbuhan kerajaan buat rakyat di saat sukar ini, namun kami juga tidak sabar untuk melihat kematangan ahli parlimen bidang rakyat sebentar lagi. Adakah pada sesi pembentangan bajet kali ini akan menyaksikan kesatuan ahli parlimen di sebalik ketidakstabilan politik negara? Sama-sama kita nantikan. Selain daripada itu, saya juga sebenarnya menantikan adakah kehendak majoriti rakyat tentang pengeluaran kita SP, pelanjutan moratorium, insentif khas buat our frontliners dan kesihatan, peruntukan khas buat ekonomi gig, pendidikan dan sektor pelancongan didengari kerajaan di saat kekayaan negara terjejas teruk disebabkan pandemik ini. Memang betul, Finas. Belanjawan 2021 tidak sepatutnya ada kompromi dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa rakyat akibat pandemik COVID-19. Tetapi pada masa yang sama, ia harus disasarkan kepada sektor-sektor yang dapat menggandakan ekonomi seperti pelaburan asing, projek infrastruktur seperti pembinaan, pengangkutan dan juga digitalisation untuk memastikan ekonomi negara terus mampan dalam jangka masa sederhana dan juga panjang. Jadi, Syabana,
Sebelum kita nak memperkenalkan siapakah dua panel kita, ini kita sebenarnya ada lagi rakan, ada seorang lagi rakan penyampai di Parlimen sebenarnya yang mungkin boleh kongsikan dengan kita suhu di Parlimen pula bagaimana. Jadi kita dapatkan perkabaran dan gambaran di Parlimen. Wartawan Zaim Zamani kini berada di sana dan bersedia untuk melaporkan mungkin. Zaim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Finas dan Syabana. Baik Zaim, mungkin saya boleh kongsikan sejauh mana kehangatan di Parlimen menjelang pengumuman Belanjawan 2021 sekarang? Okey, baik. Terima kasih Finas dan Syabana di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 November 2020 seperti yang Finas maklumkan, hari yang dinanti-nantikan apabila pembentangan Belanjawan 2021 akan dibuat oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan saya kira dengan keadaan ekonomi semasa rakyat kehilangan kerja, banyak perniagaan terpaksa gulung tikar, sudah tentulah pembentangan Belanjawan pada kali ini dinantikan dengan penuh harapan apakah yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu memulihkan bukan sahaja ekonomi rakyat tetapi juga ekonomi negara. Kalau kita lihat di media-media sosial menjelang pembentangan Belanjawan pada kali ini, dua isu utama yang dibangkitkan iaitu lanjutan moratorium serta kebenaran untuk mengeluarkan akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kalau kita lihat berkenaan dengan isu KWSP, ini merupakan antara topik yang cukup hangat dibincangkan oleh rakyat pelbagai peringkat, baik rakyat biasa maupun pakar-pakar akademik. Malah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga ada mengulas berkenaan dengan perkara ini beberapa hari lalu, di mana beliau memaklumkan telah pun mengadakan perbincangan dengan Tengku Zafrul berhubung dengan cadangan untuk membenarkan pengeluaran akaun satu KWSP. Dan saya kira selain daripada dua perkara tersebut, sudah tentulah rakyat mengharapkan bantuan-bantuan keuangan lain seperti bantuan prihatin nasional, bantuan sara hidup akan turut diumumkan pada pembentangan Belanjawan pada hari ini. Namun di sebalik cabaran-cabaran tersebut, Finas, saya kira ada lagi cabaran yang terpaksa ditempuh kerajaan dalam menyediakan Belanjawan pada tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, dari sudut politik, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti agak tipis di Parlimen. Jadi ada kemungkinan bahawa pembentangan Belanjawan kali ini mungkin tidak diluluskan. Jadi apa sekiranya tidak diluluskan, apa akan berlaku? Yang itu saya akan benarkan Finas dan juga Syabana untuk berbincang dengan panel-panel kita yang ada di studio. Namun dari sudut rakyat biasa, kita semua mengharapkan agar ideologi politik diletakkan dahulu di belakang oleh ahli Parlimen dan semua akan dapat menyokong pembentangan Belanjawan yang akan dibuat oleh pihak kerajaan pada hari ini. Dan juga suka untuk saya berkongsi di mana dalam beberapa CD media yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah juga, beliau ada menitahkan bahawa semua ahli Parlimen menyokong penuh pembentangan Belanjawan pada kali ini untuk sama-sama membantu mensejahterakan semula kehidupan rakyat. Dari sudut keadaan semasa di Dewan Parlimen ini, Finas, tidak banyak yang boleh saya kongsikan. Pembentangan Belanjawan akan bermula kira-kira 50 minit daripada sekarang. Ketika ini kita berada di bilik media, tidak seperti kebiasaan, Finas. Selalunya kita berada di atas di perkarangan Dewan Persidangan. Namun disebabkan penularan wabak COVID-19, kami petugas-petugas media tidak dibenarkan untuk berada di perkarangan Dewan Persidangan dan hanya boleh duduk di dalam bilik media ini. Dan sebentar tadi baru saja selesai satu taklimat oleh pihak Parlimen di mana mereka memaklumkan hari ini tidak akan ada sidang media oleh pihak Perdana Menteri. Finas. Baik. Okey, baiklah, tanpa berlengah lagi, sebelum itu terima kasih Zaim. Tanpa berlengah lagi, marilah kita sama-sama mengenali panel-panel jemputan kita pada hari ini. Yang pertama, di sebelah saya, Datuk Dr. Daud Bakar, seorang tokoh kewangan Islam yang tak asing lagi, yang juga dilantik baru-baru ini sebagai Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Datuk juga adalah pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan Amani, di mana salah satu syarikat utamanya iaitu Amani Advisors beroperasi di 6 buah bandaraya di seluruh dunia. Beliau juga merupakan ahli lembaga syariah dari pelbagai institusi kewangan dan juga di dalam dunia korporat. Beliau merupakan lembaga pengarah di Sime Darby Berhad dan ahli jawatan kuasa pelaburan PNB. Dan di sebelah sana, Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Beliau merupakan penganalisis ekonomi, juga pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.
mempunyai pengalaman memegang jawatan sebagai pengarah Institut Pengurusan Harta dan Kewangan Islam USIM selama 11 tahun. Ya, jika kita lihat daripada latar belakang yang Syabana terangkan sebentar tadi, Masya Allah kita mempunyai dua panel yang selayaknya untuk berbincang, berdiskusi tentang Belanjawan 2021. Baik, mungkin saya mau terus ajukan soalan kepada Datuk Dr. Daud terlebih dahulu. Datuk, saya suka untuk mulakan soalan dengan isu yang paling mendesak dan paling yang ingin diketahui rakyat, iaitu hak mereka KWSP. Wartawan kita di Parlimen pun menekankan tentang isu yang sama. Walaupun pengeluaran dana akaun 1 KWSP ni, Datuk, dilihat seperti memperjudikan simpanan masa depan pencarum, bukankah sewajarnya kita, Datuk, perlu meneliti dari aspek semasa yang lebih memerlukan? Diberhentikan kerja, gaji dipotong, tiada lagi moratorium, tidak layak menerima bantuan prihatin. Bukankah situasi yang mendesak ini, Datuk, sudah cukup memperlihatkan keperluan pengeluaran akaun 1 KWSP ini, Datuk? Silakan. Ya, pertamanya terima kasih di atas jemputan pada petang ini untuk sama-sama kita berbicara tentang bajet. Alhamdulillah, akaun pertama ini akaun masa hadapan pencarum pekerja di Malaysia yang merupakan satu jaring keselamatan sosial di masa hadapan. Jadi kalau ada keadaan terdesak di mana berlakunya extreme condition yang membawa kepada extreme measures, kita tidak boleh, bagi saya tidak boleh terlonggar untuk membenarkannya. Perlu kepada yang bersasar, kepada mereka yang layak semata-mata, bukan semua orang boleh memohon dan mendapat, dan juga mesti ada thresholdnya, mesti ada kadar yang tertentu, dan dengan izin kalau boleh dinyatakan fungsinya, objektif pengeluaran wang tersebut untuk tujuan apa, bayar hutang, pendidikan dan sebagainya, untuk mengelak daripada penggunaan yang berbentuk leisure. Kadang-kadang orang kita ada juga sebahagiannya rakyat Malaysia yang belum bersedia dari segi mental untuk menguruskan kewangan, dapat banyak cepat habis, sedangkan wang itu wang simpanan. Jadi kita perlu meletakkan dos yang sepatutnya. Kalau dos itu hanyalah sekadar segelas yang kecil, itulah urutannya. Jangan kita, bagi saya, yang kita mudah carakan terlalu luas sehingga mengganggu simpanan masa hadapan. Keadaan terdesak, betul, kita kena raikan dan santuni, tapi tabung ini tabung masa hadapan. Masa hadapan pun belum tentu lagi apa yang akan berlaku dengan mortaliti umur yang semakin hari semakin lanjut usia, simpanan masa hadapan pun mungkin dah tak cukup. Jadi kita melihat ini hanyalah temporary measurement, pendekatan sementara, tapi bersasar. Bersasar dengan makna yang sedetailnya, bukan sekadar kita memberi, tapi ada cara-cara, syarat-syarat dan ketanggungjawatan kepada Okey, bagaimana pula dengan Prof. Madia Nur Adli? Patutkah pengeluaran akaun 1 KWSP dibuat secara bersasar khas untuk mereka yang benar-benar memerlukan sahaja? Kalau ditanya soalan begitu, tapi terima kasihlah mula-mula kerana menjemput saya. Saya berada di sebelah, kita panggil otai dalam Islamic Finance. Jadi dalam konteks ni saya setujulah dengan pengeluaran akaun 1 untuk membantu golongan rakyat yang terbeban dengan masalah COVID-19 ini. Kita pun faham bahawa bukan semua orang yang bernasib baik pada waktu ini. Ada yang diberhentikan kerja, ada yang dipotong gaji dan sebagainya. Dan justru itu untuk mereka ni diberi bantuan dari segi mungkin bantuan prihatin dan sebagainya mungkin tidak mencukupi. Dan pengeluaran duit mereka tu untuk mereka gunakan pada waktu pandemik ini adalah untuk survival. Adalah untuk mereka meneruskan kehidupan, kan, dan mereka mempunyai banyak komitmen seperti membayar kereta, membayar rumah. Dan apabila tidak ada pendapatan, maka ini semuanya akan menjejaskan kehidupan mereka, seperti kehidupan berkeluarga dan sebagainya. Dan ianya bukan hanya impak kepada hanya individu tersebut, tetapi juga memberikan impak kepada keluarga, kan, dan juga masyarakat dan sebagainya. Justru itu saya rasa untuk memberikan mereka peluang untuk mengeluarkan sebahagian kecil daripada akaun KWSP itu adalah sangat-sangat berpatutan, dan ini adalah satu tindakan yang baiklah jika kerajaan memberikan mereka untuk mengeluarkan
akaun simpanan mereka itu. Tapi seperti yang Datuk dah beritahu tadi, perlu melihat kepada dos yang betul. Ya, maksudnya di sini kita boleh simpulkan berkenaan dengan isu KWSP ni, Datuk dan Profesor Doktor. Ia boleh dilakukan namun perlu bersasar, dia perlu ada objektif dan perlu ada kadar tertentu yang dibenarkan. Jika kita pencarum menepati perkara itu, ia tidak mustahil boleh dilakukan? Itu perlu dilakukan dalam keadaan sekarang. Baik, Belanjawan 2021 TV Al-Hijrah berehat seketika, jangan ke mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Belanjawan 2021. Okey, kita akan terus membincangkan isu moratorium ya Finas ya. Moratorium Datuk, ada sesetengah berpendapat ya bahawa moratorium harus dilanjutkan secara pukal dan bukan bersasar untuk sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 hingga 6 bulan lagi. Adakah maksudnya moratorium yang disasarkan ini tidak cukup berkesan sehingga mendorong ramai untuk meminta moratorium automatik ataupun blanket ini, Datuk? Silakan. Saya merasai bahawa moratorium adalah satu budi bicara yang dipertimbangkan oleh pihak institusi kewangan di Malaysia, sama ada yang Islam atau konvensional, dan ia juga merupakan anjuran daripada pihak kerajaan supaya menjantuni masyarakat Malaysia yang kesempitan cash flow. It's about cash flow management. Jadi dalam masa tempoh 6 bulan dulu semuanya dapat pukal. Tetapi pada pandangan saya berdasarkan data yang kita tengok, berdasarkan prestasi kewangan di Malaysia, saya rasa secara pukal itu sudah tidak relevan lagi. Kerana bank juga perlukan masa untuk bernafas. Jadi kalau dibuat secara pukal mungkin berikan kesan yang negatif, yang mungkin berat pada balance sheet bank-bank yang ada di Malaysia. Jadi fokusnya ada pelanjutan moratorium, tapi kepada mereka yang bukan takat bersasar, yang benar-benar bersasar. Kita kena ada penyaringan tu supaya lebih menjurus kepada mereka yang benar-benar memerlukan sedikit santunan kewangan dari pihak bank untuk tidak membayar mana-mana pinjaman dan tidak dikompaundkan bayaran mereka yang tak dibayar pada masa sekarang. Okey, sekarang kita juga nak dapatkan pandangan ya daripada Dr. Muhammad Syami Muhammad Karim melalui Skype, iaitu Deputy CEO Isra International Consulting Sdn Berhad yang mempunyai pengalaman luas dalam perkhidmatan perbankan selama 20 tahun. Pernah bersama Islamic Development Bank Group Jeddah sebagai Global Lead Islamic Finance Specialist. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Syami. Sekiranya moratorium automatik ini tidak disarankan ya, bagaimana bank boleh membantu untuk meningkatkan perbelanjaan pengguna? Okey, terima kasih pertama kali kepada TV Hijrah, kepada host, dan saya akan berasa hatilah dapat bersama dengan tokoh-tokoh terkenal, Datuk Dr. Bakar dengan juga Dr. Adli. Untuk moratorium bersasar ni, kita tahu bank walaupun tujuan dia adalah untuk membuat keuntungan, tetapi bank pada sejak bermulanya pandemik COVID-19 ni telah mengambil langkah awal sebenarnya. Kita tahu sebelum lagi kerajaan mengumumkan automatic moratorium selama 6 bulan. Pada awal Disember, banyak lagi bank sudah kehadapan untuk offer diri mereka untuk memberi moratorium kepada semua peminjam yang terjejas. Itu adalah tanggungjawab sosial yang paling besar yang pihak bank telah buat daripada awal. Bagaimana untuk menambahkan pendapatan itu, kita boleh tengok daripada dua sudut. Pertamanya moratorium itself yang diberi oleh bank. Yang kedua, pihak bank tidak pernah mengatakan tidak akan memberi sebarang pembiayaan baru atau pinjaman baru kepada semua pemohon, melainkan mereka ini layak. So ini adalah penting untuk meneruskan kehidupan mereka seperti biasa dan juga ekonomi, activities itself. Jadi pendapat Dr. Syami ya, adakah bank bersedia untuk melanjutkan moratorium automatik atau blanket selama 3 hingga 6 bulan ini? Dari segi industri, yes, kalau kita tengok angka-angka tu, capital ratio, Masya Allah sekarang ni capital ratio are quite strong. Kalau kita tengok statistik Bank Negara itself,
the capital ratio industry wide adalah 18%, dan bank negara pun mengatakan yang dia mampu untuk absorb ataupun losses, some of the losses are shock. Tetapi kita tidak tahu di segi institusi at the institusi level, the bank itself. Kalau kata contohnya sesuatu bank, mungkin dia perlukan lebih cash flow untuk mereka terus melangsungkan perkhidmatan mereka sebagaimana yang dicakap oleh Datuk sebentar tadi. Tapi moratorium bersasar ini ya, ramai yang masih lagi tak mampu untuk membayar balik pinjaman kerana pendapatan isi rumah mereka masih lagi menurun. Jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk moratorium bersasar ini. Bagaimana pula? Tak, moratorium bersasar ni saya banyak engagement dengan sahabat-sahabat di bank. Pada mereka yang saya dapat feedback, mereka perlu datang. Tidak perlu malu, tidak perlu takut. Mereka perlu datang ke bank untuk mengemukakan ke kes mereka. Kemukakan semua dokumen. Apa-apa yang diperlukan oleh pihak bank. InsyaAllah permintaan mereka akan dipertimbangkan sewajarnya. Kerana bank tidak perlu tidak mahu juga record losses. Kalau kata customer tu tidak datang kepada bank dan customer tidak bayar, dan bank akan record sebagai non performing ataupun pembiayaan tidak berbayar, ini akan meningkatkan kerugian. Jadi bank sebolehnya tidak mahu meningkatkan kerugian. Jadi apa yang perlu setiap mereka yang terjejas, yang directly affected dengan situasi seperti ini, mereka hilang pekerjaan, gaji dipotong sebagai household. In fact, saya pernah bercakap juga dengan kawan saya, contohnya pembiayaan itu diambil oleh si isteri, tetapi pembayaran kadang bila kita aggregate semua household income, dia mampu untuk membayar, tapi kerana suami terjejas, adakah itu boleh dipertimbangkan? Kebanyakan bank dia kata dia akan dipertimbangkan. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu takut. I think just come forward. Bank insya-Allah dia akan lihat balik, dia assess. Dia akan membantu sebenarnya. Terima kasih Dr. Syami. Terima kasih. Terima kasih. Datuk, apa pandangan Datuk mengenai moratorium bersasar ini? Kerana ramai yang masih lagi belum mampu untuk membayar balik pinjaman kerana pendapatan isi rumah mereka telah menurun. Apa pandangan Datuk? Kalaulah mereka berada dalam kriteria tersebut, mereka ada yang bersasar sebenarnya. Cuma kalau kita tidak buat pendataan yang jelas secara projection cash flow, income mereka dalam masa 6 bulan ke setahun, dan juga melihat secara detail dari segi pendapatan perbelanjaan mereka yang mungkin lebih mungkin kurang, kadang-kadang perbelanjaan itu kita yang buat sendiri, tidak dikuasai dengan baik. Jadi pihak bank mampu untuk melihat kekuatan kesihatan kewangan pelanggan tersebut. Dan sudah pasti saya bersama dengan Dr. Syahmi, bank-bank di Malaysia ada bank yang ada harta juga ada hati. Harta dan hati. Jadi itu penting. Jadi ada data yang ketera, ada data hati juga. Jadi perlu come forward, ada permohonan dan senaraikan. Tetapi pelanggan juga mesti adil dengan mereka sendiri. Mereka kena kurangkan perbelanjaan. Situ ada turn around dari segi perbelanjaan, kena tolong menolong. Kita jaga kita bukan sekadar kesihatan, kewangan juga kita jaga kita, menguruskan perbelanjaan keluarga supaya dalam keadaan yang lebih zaman baru, normal baru, bukan zaman dulu yang mewah dan sebagainya. Saya bertanyakan kepada Profesor Dr. Adedi, ada yang menganggap bahawa bank terpaksa berkorban dalam tempoh 3 bulan ini seandainya moratorium itu dilanjutkan. Tetapi tanpa kita sedar bahawa pengorbanan ini sebenarnya satu pengorbanan yang perlu dimainkan oleh bank kerana saiz PKS di negara ini adalah 80% daripada sektor perniagaan. Maka jika ekonomi tidak berkembang, bank juga akan mengalami kerugian. Itu bagaimana? Okey, dalam konteks moratorium ya, saya cuma nak tengok daripada segi konteks maksudnya rakyat dan juga dari segi konteks PKS. Okey, mungkin kalau kita tengok daripada bank, mereka akan mengatakan bahawa agak sukar untuk mereka memberikan moratorium disebabkan bersasar mungkin untuk secara pukal kerana ia akan mengakibatkan aliran tunai kepada bank dan juga pengurusan aset dan liability bank. Tapi dalam konteks contohnya untuk kita membangunkan satu ekonomi ni, kita perlukan enjin-enjin ekonomi ini untuk
bergerak dengan Betul. baik kan. Dan enjin ekonomi ini adalah PKS. Dan saya menerima juga keluhan-keluhan daripada sebagai contohnya pengusaha-pengusaha hotel, pengusaha-pengusaha daripada ejen-ejen pelancongan dan sebagainya memang agak terkesan dengan pandemik COVID-19 ini kerana ianya memberikan dampak yang sangat tinggi dalam pendapatan mereka. Justru itu untuk memberikan sebagai contohnya kalau bank boleh mempunyai hati yang baik yang untuk hati dan harta kan yang untuk membantu PKS ni sebagai contohnya kan memberikan moratorium bukannya kita perlu pergi secara tukar tapi saya rasa dalam industri-industri tertentu ini memang perlu diberikan bantuan dan ianya boleh membuatkan win-win situation kepada bank dan juga kepada industri. Sebagai contohnya, kalau seperti yang Dr. Syamil tadi maklumkan, jika hutang-hutang yang tidak dapat dibayar itu menjadi non-performing loan, maka ia akan menjejaskan keuntungan bank. Justru itu, kalau boleh bank ni boleh berbincang dengan industri-industri pelancongan ataupun industri perhotelan, penerbangan dan sebagainya untuk membuat satu plan pemulihan. Sebagai contohnya mungkin boleh buat refinancing, restructuring, moratorium dan sebagainya. Kalau tak boleh pergi moratorium, kita boleh tengok kepada restructuring ataupun refinancing dan sebagainya supaya mereka ni sebab kalau kita tengok dalam konteks perniagaan untuk membayar kos-kos tetap ini iaitu bayaran installment kepada bank ni adalah dikatakan sebagai kos tetap. Dan untuk mendapat keuntungan maka kos tetap perlu rendah. Tapi di dalam konteks kita untuk pulang modal tu ialah berdasarkan pendapatan, tolak kos, bahagi ke kos tetap. Tapi kalau kos tetapnya tinggi, maka agak sukarlah untuk pulang modal. Agak sukar untuk pulang modal. Tetapi dalam konteks ini, pendapatannya sekarang ni agak rendah. Jadi bagaimana kita nak bantu PKS ni adalah untuk dengan memberikan longgaran daripada kos tetap mereka ni. Jadi kos tetap ni salah satunya adalah gaji pekerja kan, mungkin dia dapat subsidi upah kan, subsidi upah dan juga kos tetap kepada bayaran ansuran kepada bank dan sebagainya. Dan kalau diberikan tempoh lagi selama 6 bulan sebagai contohnya kepada industri-industri yang terkesan ini, maka kita boleh lihat mereka ni boleh satu memberikan pekerjaan, tak membuang kerja lah, tak membuang mereka ni pekerja-pekerja ni diberhentikan kerja dan sebagainya. Jadi kelembapan ekonomi ni kita boleh tangani, apabila kita contohnya bank-bank ini memberikan mereka seperti moratorium lah selama sampai bulan Jun sebagai contohnya supaya dia dapat bernafas sikit sebab sekarang ni memang tak ada bisnes, tak ada pendapatan, memang sebab penerbangan pun tak ada, hotel pun agak kurang dan sebagainya kan. So ini adalah satu tanggungjawab sosial jugalah bagi bank untuk membantu kita, negara kita ni untuk menangani masalah COVID dan juga untuk kita terus dalam memulihkan ekonomi kita. Memang tak boleh kita nafikan Datuk dan Prof Dr bahawa moratorium ni adalah survival rate untuk kita punya rakyat marhain dan juga PKS. Namun saya suka untuk seperti apa yang Prof Dr dan Datuk katakan, bukan sahaja bersasar tapi benar-benar bersasar. Dan juga pengalaman di Australia pada tahun 2008 the financial global crisis, mereka setiap bank, saya waktu itu tinggal di Australia, mereka telah wujudkan rehabilitative department. Jadi bank bukan lagi pengunggut kredit, bukan lagi kutip kredit. Mereka menjadi rakan dan sahabat untuk turn around the company. Saya pernah kerja di Jabatan Pemulihan masa di bank dulu. Jadi dalam konteks Malaysia ni kita harap bank-bank yang ada harta dengan hati ada juga semangat untuk memulih turn around the company. Itulah kita harap kalau kerajaan boleh bantu bank-bank, kalau kau dapat pulihkan satu syarikat, kerajaan bagi insentif. Itu juga timbal balik insentif. Pada hari ini kita juga melihat pelanggan sama ada individu ataupun SME, bank juga pelanggan kita, mereka perlukan juga bajet yang tertentu sama ada secara wang ataupun insentif untuk berikan semangat bank menjadi orang yang pemulih ekonomi pemulih yang mempunyai harta dan hati dan juga semangat untuk pemulihan. Datuk Doktor, sekarang kita nak pergi kepada sektor kesihatan. Kita dah pergi kepada WSP, moratorium, now kita nak ke sektor kesihatan. Kita tahu bajet untuk kesihatan adalah satu cabaran besar kepada mana-mana kerajaan memerintah kerana
Saban tahun isu ini tidak pernah selesai. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini pernah membangkitkan isu kekurangan bajet kesihatan sejak 2018. Dan menurut Tan Sri Hisham, Datuk, bajet kesihatan di Malaysia pada 2020 hanyalah 2.2% daripada KDNK. Sedangkan cadangan WHO adalah sekurang-kurangnya 4% daripada kadar itu. Soalan saya, Datuk, bukankah sebenarnya jaminan kesihatan itu amat penting untuk pembangunan dan kestabilan ekonomi negara? Dan sebenarnya saya personally sebagai seorang rakyat, saya amat mengharapkan kerajaan ambil pengajaran hasil daripada pandemik ini dan akan ada peningkatan berganda dalam belanjawan 2021 ini. Datuk, bagaimana? Ya, macam di Sabah sekarang ni. Sabah adalah epicenter of COVID-19. Dia membuka segala masalah dalam sektor kesihatan secara yang ketara. Secara kita nampak dengan jelas. Memang betul lah yang kita punya bajet dalam 2% sahaja daripada kerajaan dan 2% daripada pihak swasta untuk membangunkan prasarana, staf atau pegawai dan juga kelengkapan equipment. Kalau melihat OECD, negara lebih maju lagi, mereka menguntukkan sebanyak 10% daripada GDP. 8% kerajaan, 2% pihak swasta. Itu merupakan sebab tu di negara OECD kesihatan tak ada isu. You are welcome, ahlan wa sahlan. Anytime dengan helikopter, ada ambulannya, ada ambulan dengan macam-macam bentuk ambulan. Kalau dapat call, ada SOP, within 10 second ambulan kena sampai untuk menjaga nyawa. Nyawa adalah segalanya pada negara kita. Jadi kita bersetuju dengan cadangan Tan Sri, dan Tan Sri pernah sebut kita juga baca data, isu ni bukan isu COVID. It was under stress, under funding even before COVID. Bila datang COVID lagilah jelas bahawa kita buktinya. Jadi cukup tepatlah kalau boleh jangkanya dalam 4-5%. Itu pun dah cukup sebagai kita bergerak pada 8% macam OECD masa hadapan. Okey, kepada doktor pula ya. Dengan penambahan beban kesihatan yang berganda ni ya, bukan hanya penyakit tidak berjangkit, penyakit berjangkit juga, dan sekarang kita ada pandemik COVID-19 yang belum lagi reda. Bolehkah kita jangkakan ya bajet buat akses kesihatan pada tahun ini sekitar 50 bilion ringgit? Tetapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat dulu. Kita akan kembali lagi dengan jawapan daripada doktor. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Belanjawan 2021. Okey, doktor, seperti yang ditanyakan tadi, bolehkah kita jangkakan ya bajet buat akses kesihatan pada tahun ini sekitar 50 bilion ringgit? Okey, 50 bilion tu very subjektif lah kan. Kita pun tak pasti berapa yang akan diperuntukkan. Tapi kalau kita tengok 50 bilion, kalau secara relatif ni daripada let's say bajet this year kalau jadi 500 billion, maka ini adalah 10%. 10% tu agak banyak tinggilah, agak tinggi daripada yang pernah diperuntukkan. Tapi kalau dia bergantung kepada berapakah total jumlah belanjawan yang akan dibentangkan pada petang ini. Jadi kalau kita nak tengok relatifnya, ia bergantung kepada total belanjawan yang akan. So 50 bilion tu dia akan nampak kecil ke nampak besar, itu bergantung kepada total. Mungkin kita melihat dari segi absolute amount, bukan nisbah kepada keseluruhan bajet, sebab kita kena melihat segi keperluan sekarang on the ground daripada kita membuat nisbah kepada bajet. Mungkin bajet 400 million atau 500 million, tapi kalau keperluannya 50 million, itulah yang kita rasakan perlu pada saya untuk diwawarkan supaya dia tidak ada langsung isu kekurangan peralatan. Tapi saya setujulah peruntukan itu perlu ditingkatkan dalam sektor kesihatan. Tapi nilainya tu mungkin kita akan lihat sebentar nanti. Tapi keperluan untuk meningkatkan peruntukan di dalam sektor kesihatan ni adalah sangat-sangat mendesak dalam terutamanya dalam situasi kita berada dalam menangani COVID-19 ini. Datuk, ini berkenaan dengan cadangan allowance RM1,000 secara one-off buat petugas barisan hadapan, terdiri daripada petugas KKN, polis, tentera dan semua penjawat awam yang terlibat, yang mana cadangan ini dikatakan mampu memberi suntikan semangat atas jasa dan pengorbanan mereka. Saya nak tanyakan kepada Datuk,
mana yang lebih relevan, sama ada one off RM1,000 atau allowance bulanan yang mana nilainya mungkin lebih rendah dari RM1,000 tapi diberikan secara bulanan berkala sehingga pandemik ini berjaya dikawal? Pertamanya bagi saya kita kena melihat pegawai-pegawai kita, pahlawan-pahlawan kita yang berada di masa hadapan yang masih lagi tidak tetap, iaitu ramai lagi yang berbentuk kontrak. Jadi kalau bajet memberikan sedikit untuk dijadikan jawatan tetaplah supaya ada peace of mind dari segi pekerjaan. Itu pertama. Yang kedua dari segi imbuhan itu ada yang mencadangkan 2 bulan gaji, bonus dan sebagainya. Berbagai pandangan, bentuk pandangan one off. Tak salah mana-mana cadangan. Cuma kita kena meneliti apakah yang memberikan mereka sentiasa macam bara api untuk menolak mereka ke hadapan. Mungkin cadangan disebut oleh Finas tadi iaitu secara yang berterusan. Mungkin kita bagi setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu berdasarkan cash flow kerajaan boleh masuk dalam akaun mereka, memberikan semangat pada mereka. Dan ini perkara yang perlu dilakukan sepanjang tempoh pandemik. Bila dah habis mungkin dihentikan. Jadi saya rasa itu cadangan yang cukup baik. Cuma berdasarkan kemampuan bajet lah. Kita banyak bincang bajet tapi kadang-kadang kita tak bincang sumber pendapatan kerajaan. Di situ juga. Bagaimana Datuk melihat berkenaan dengan sumber kerajaan? Kita tahu sebab sekarang ni bajet kali ini sangat berbeza dengan bajet sebelum ini. Bajet kali ini melihat kepada terlalu banyak bantuan yang perlu diberi, pada masa sama terlalu sedikit pendapatan yang negara jana. Tahun ini banyak masalah, 2 masalah baru, pandemik dengan kehilangan pekerjaan. 2 benda inilah yang mengganggu-gugat kita punya masalah negara juga dunia pada hari ini. Jadi bajet agak luar biasa. Sumber pendapatan semakin menurun dan kita tidak boleh menambah cukai dan kita tidak boleh menambah satu lagi iaitu hasil dengan minyak yang semakin turun, $30 per barrel, kos kita dalam 37 per barrel, dan kita rasa bahawa kita kena membajetkan juga bajet yang akan dibuat nanti kalau boleh, bajet yang menjana pendapatan untuk tahun hadapan. Itu yang saya nak tekankan bahawa misalnya kita bagi sara hidup sekalipun, apa salahnya kita bagi sara hidup pada yang berhak dengan syarat mereka diberikan kerja secara sintetik, mereka bekerja juga. Walaupun kerja yang biasa-biasa, diberikan kursus kemahiran supaya ada peningkatan nilai tambah dalam masyarakat. Kalau sekadar kita beri begitu, negara tidak mendapat KPI dari segi peningkatan minda dan semangat kerja kita. Sebab kita nak merancang tahun hadapan. Bajet bukan sekadar tahun ini, tapi tahun hadapan ada titik-titik benih yang baru untuk menumbuhkan pokok dan buah di masa hadapan. Okey, Datuk, mungkin kita ke industri pelancongan pula ya. Sebelum PKP ya Datuk, industri pelancongan dan kebudayaan adalah antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara dengan menyumbang lebih kurang 15.5% kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Namun selepas berkuat kuasanya PKP, MOTAK iaitu Ministry of Tourism, Arts and Culture yang dianggarkan mengalami kerugian sekitar 51 bilion hingga 60 bilion ringgit. Bajet 2020 1.1 bilion ringgit diperuntukkan. Boleh kita jangkakan peningkatan peruntukan kali ini Datuk? Lagi-lagi ya, sekitar 1 juta penganggur dalam sektor pelancongan kali ini. Sektor pelancongan akan mengambil masa yang lama untuk berpatah balik. Setahun ke 2 tahun pada pandangan saya. Kalaupun ada ubat kepada COVID-19, rasa takut manusia itu masih lagi ada dalam hati manusia. Jadi setahun ke 2 tahun. Jadi pandangan saya bajet boleh diberikan bukan untuk memberikan mereka pekerjaan, memberikan mereka kursus yang baru untuk kerja yang baru. Sebab kalau kita nak masih lihat pada perindustrian as it used to be, mungkin tak boleh. Jadi kita kena melihat bagaimana kita nak rescaling, upscaling kepada rakyat kita, rakan-rakan kita di luar sana, bagaimana mereka boleh masuk dalam perkhidmatan yang lain, dalam sektor ekonomi yang lain dan sebagainya. Sebab industri pelancongan terlalu hebat. Kalau dalam sport misalnya, at least kita ada e-gaming kan. Jadi e-gaming is a big market now. Tidak boleh main yang biasa-biasa, boleh main e-game. Tapi kalau tourism tak boleh. Nak pergi tengok, nak sampan, nak pergi tengok kawasan dan sebagainya. Jadi sukar untuk mencari sintetik industri kepada tourism. Profesor Dr. Adli, adakah dalam macam kali ini kita boleh jangkakan kerajaan memperkenalkan the Great Reset
plan dalam membantu merancangkan semula sektor pelancongan, kesenian dan kebudayaan, khususnya pelancongan domestik. The Great Reset. Okey, so dalam konteks pelancongan ni, kita selalunya tradisionalnya kita selalu akan melancong, kita akan pergi ke tempat tersebut. Tapi saya pernah melihat dengan kaedah baru, kaedah yang maksudnya disebabkan oleh norma baru ni, pelancongan itu maksudnya dia tak pergi melancong tau. Dia hanya minta orang di sana di tempat tersebut melancong untuk dia, tapi menggunakan kaedah maksudnya video dan sebagainya lah. So itu adalah salah satu contoh inovasi-inovasi dalam sektor pelancongan yang mungkin akan berubah dari masa ke masa. Tapi bagaimanakah kerajaan boleh membantu sektor pelancongan ini? Mungkin dari segi meningkatkan dari segi keupayaan mereka untuk membuat pelancongan digital ke ataupun itu adalah satu benda yang baru yang mungkin tak lagi terokai, tapi mungkin akan memberikan satu inovasi. Dan kalau kita yang pertama berada dalamnya, mungkin kita yang boleh menjorai pelancongan digital sebagai contohnya. Jadi ini adalah satu benda yang baru yang mungkin kita dalam masa ni kita berbincang ni terkeluar kan benda tu kan, tapi ini adalah satu benda yang boleh diterokai oleh kerajaan dan juga industri sendiri. Tapi Prof. Dr. selain daripada pelancongan, penerbangan dan perhotelan juga memang satu sektor yang paling terjejas teruk. Jadi soalan saya, cukup agresifkah, cukup kreatifkah program cuti-cuti Malaysia kita sepanjang tempoh 2020 ini? Dan sejauh mana, Doktor, mungkin Datuk sebentar lagi boleh komen, melihat pemberian kupon ataupun pengecualian cukai untuk mampu menyemarakkan kembali sektor ini? Okey, kita tak menyangka bahawa pandemik COVID-19 ini mengakibatkan sektor ini terjejas dengan apa. Sebab yang kita ketahui, sektor pelancongan memberikan sasaran 100 bilion pada tahun 2020 kan, untuk tahun mawar Malaysia ni. Tapi disebabkan oleh COVID-19, maka ianya agak menyedihkan bagi sektor ini dan tidak dapat dicapai. Okay. Dan juga insentif telah diberikan dalam pendana untuk melancong di dalam negeri dan diberikan kupon dan sebagainya kan. Ini adalah salah satu cara macam mana kita nak mengurangkan dampak daripada COVID-19 ini, sebab orang luar tak boleh masuk ke dalam Malaysia. Betul. Jadi kita perlu meningkatkan pelancongan dalam negeri, domestik kan. Dan ini telah dilakukan, dan walaupun ianya telah dilakukan tapi masih lagi kesan, takut-takut. Masih lagi memberikan kesan kepada maksudnya keseluruhan industri pelancongan, perhotelan dan sebagainya, penerbangan dan sebagainya kan. Dan apakah cara yang terbaik untuk kita menyelesaikan masalah ini? Because ini adalah satu pendapatan yang agak besar untuk negara. Sebab 100 bilion sebagai contoh kita target tu ialah satu pendapatan yang agak besar dalam perkhidmatan, dalam industri perkhidmatan. Jadi kemungkinan kita akan dalam bajet ini akan datang ni, kita akan melihat strategi-strategi yang digunakan, yang akan dicadangkan kita harapkan oleh kerajaan untuk membantu sektor-sektor ini untuk dia bangun kembali. Syabana, kita dimaklumkan bahawa kita nak sekejap bersama Zaim di Parlimen untuk saat-saat akhir ini. Zaim. Assalamualaikum Zaim, apa khabar? Ya, Syabana dan Finas. Okey, bagaimana keadaan di sana di saat-saat akhir sebelum pembentangan bajet 2021? Okey, baik Syabana, kira-kira 10 minit daripada sekarang pembentangan Belanjawan Negara 2021 akan dibuat oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Dan ketika ini apa yang berlaku di Parlimen ini adalah pergerakan masuk ahli-ahli Parlimen dari blok pembangkang maupun kerajaan. Cuma disebabkan norma baru pada kali ini, sukar untuk saya maklumkan siapakah ahli Parlimen yang telah pun tiba dalam Dewan Persidangan, kerana kami pihak media hanya ditempatkan di bilik media ini dan hanya berpandukan kepada kamera yang dipaparkan di
skrin di dalam bilik media. Jadi sukar untuk saya maklumkan siapa yang telah masuk ke dalam Dewan Persidangan. Namun saya boleh sahkan Menteri Keuangan Tengku Dr. Seri Afro belum lagi tiba di Dewan Persidangan, serta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga masih belum tiba lagi di Dewan Persidangan ini. Untuk makluman Finas, Syabana dan semua penonton, pembentangan Belanjawan 2021 pada tahun ini dilaksanakan dalam keadaan dengan norma baharu. Hanya 80 orang ahli parlimen sahaja yang akan dibenarkan masuk ke Dewan Persidangan berbanding 220 orang pada tahun-tahun sebelum ini. Saya difahamkan daripada 80 orang tersebut, 41 merupakan ahli parlimen daripada blok kerajaan, manakala baki 39 lagi merupakan ahli parlimen daripada blok pembangkang, dan pemilihan ahli-ahli parlimen ini akan dibuat oleh parti-parti politik yang terlibat, dan mereka yang dipilih akan diberikan satu kad khas bagi membolehkan mereka keluar dan masuk dalam Dewan Persidangan. Dan lain-lain maklumat Finas dan juga Syabana yang terdapat saya kongsikan pada ketika ini, kerana kami masih lagi menantikan dengan penuh debar pembentangan yang akan bermula bila-bila masa daripada sekarang. Namun untuk makluman Finas, Syabana, semua penonton, dari segi undian, ya Finas? Zaim, mungkin Zaim boleh kongsikan dengan norma baru ini, media seakan dikurung dalam satu bilik. Adakah ia menyusahkan petugas media kita untuk mendapatkan input-input berkenaan dengan pergerakan ahli parlimen dan sebagainya, Zaim? Ya, tidak dapat dinafikan. Finas, saya agak sukar untuk kami memperoleh sedikit maklumat daripada ahli-ahli parlimen yang terlibat untuk mendapatkan reaksi mereka, harapan mereka berkenaan dengan pembentangan yang akan dibuat pada sebentar lagi. Namun kita faham dengan situasi semasa, kita faham dengan apa yang perlu dilaksanakan oleh pihak Parlimen Malaysia. Lebih-lebih lagi terdapat kes positif melibatkan kaki tangan parlimen baru-baru ini, yang saya kira atas faktor keselamatan, bagi menjaga keselamatan semua pihak, kami ditempatkan di Dewan, di bilik media ini. Namun kami mendapat kerjasama yang baik oleh pihak-pihak kaki tangan ahli parlimen. Mereka kerap datang ke bilik media ini untuk menyalurkan maklumat perkembangan semasa apa yang berlaku di Dewan Persidangan, Finas. Okey, Zaim, nak tanya juga ya. Ada tak Zaim bisik-bisik dengan rakan media lain atau ahli-ahli parlimen yang bertanyakan tentang apa agaknya kandungan ataupun highlight belanjawan kali ini? Okey, untuk ahli parlimen, saya tidak dapat sebarang maklumat. Seperti yang saya maklumkan, kami tidak dapat bergerak keluar daripada bilik media ini. Namun daripada rakan-rakan media, ada sedikit maklumat yang kami sepakat ataupun rasa akan diumumkan kerajaan sebentar lagi, iaitu berhubung dengan kebenaran untuk mengeluarkan akaun 1 KWSP. Namun itu hanyalah cakap-cakap kami ahli-ahli media. Namun kita sama-sama perlu nantikan pengumuman rasmi oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul sama ada benar adakah ia akan diumumkan kerajaan dalam pembentangan Belanjawan 2021 sebentar saja lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Zaim, selamat bertugas buat Zaim di Parlimen bersama dengan juru kamera di sana, Razin Khairuddin. Baik, kita mau terus kepada Datuk Dr. Daud Bakar berkenaan dengan sejauh manakah berkesanan pemberian kupon ataupun pengecualian cukai dapat menyemarakkan kembali sektor pelancongan kita, Datuk? Sudah tentu ia banyak membantu ramai rakyat Malaysia. Memang kita suka melancong walaupun dalam negeri. Bawa ahli keluarga hujung minggu. Tetapi fokus kita ke belakang ini ialah hotel-hotel yang jauh daripada bandar besar. Kita panggil the town hotel dah hampir mati. Hampir mati, tapi yang dekat sungai, pulau, laut itu merupakan fokus. Jadi dalam konteks ini jumlah atau kohort pelancong di Malaysia akan berkurangan. Sedangkan kos operasi hotel yang banyak itu masih lagi besar. Jadi kita kena melihat sejauh mana efektifnya kupon ini, sebab dia akan digunakan oleh sebahagian rakyat Malaysia yang sedikit, sedangkan operasi itu agak meluas. Jadi itu yang perlukan kebijaksanaan. Mungkin dalam konteks ini kita buat secara urutan, katakan bulan ini hotel ini tutup, bulan depan hotel itu buka, supaya tidak berlaku pembaziran tenaga dan sebagainya. Kita kena melihat dari segi bukan sekadar insentif, tetapi pengurusan kegiatan ekonomi yang lebih bersasar juga, supaya tidak berlaku pembaziran. Sebab we have to control the two pocket. Dia bocor kan. So itu yang penting pada pelaksanaan. Bajet mungkin cantik, pelaksanaan mesti lebih cantik lagi. Itu yang saya nak tekaskan, bahawa banyak menolong dan ramai orang berminat dengan cadangan begini. Saya juga berminat. Dapat kupon kan, kita pergi ke kita boleh tax relief sebagainya. Tetapi kesian operasi di sana lah.
Kalau pergi 100 orang, hotel buka 100, bukan seorang satu hotel, rugi. So kena buat satu pengoperasian baru, SOP baru dari segi memajukan sektor pelancongan di Malaysia. Ya. Dan saya pun setuju ya seperti apa yang Datuk bincangkan tadi ya, untuk memastikan 1 juta penganggur dalam sektor pelancongan ini remain relevant, reskilling, rebranding adalah perkara-perkara yang penting ya untuk mereka. Betul. Okey, Finas, kita boleh teruskan kepada ekonomi gig. Ya. Sebelum itu misalnya penerbangan disebut tadi kan. Saya difahamkan bahawa syarikat Malaysia Airlines telah tukar kapal terbang mereka kepada kargo. Kargo mendapat demand yang cukup baik hari ini. Walaupun berlaku dibuang kerja, tapi syarikat itu mendapat pulangan yang banyak daripada pengangkutan orang pada pengangkutan barang. Jadi di situlah kita melihat kreativiti syarikat departmen pemasaran sesebuah Betul. syarikat. Baik, Datuk, kita bercakap tentang perkara sekarang kita nak kepada ekonomi gig pula, Datuk, di mana kita tahu di Malaysia 26% daripada keseluruhan 15.3 juta tenaga kerja di Malaysia merupakan sebahagiannya daripada ekonomi gig yang sedang berkembang pesat. Ia hampir kepada 4 juta freelancers dan sebenarnya amatlah tidak wajar jika pada pembentangan belanjawan kali ini kerajaan tidak memperuntukkan sejumlah angka bagi pembangunan sektor ini. Macam saya sendiri, Datuk, pada pembelanjawan 2020 saya ternanti-nanti Menteri Kewangan ketika itu YB Lim Guan Eng untuk mengumumkan apa-apa bajet berkenaan dengan gig ekonomi. Malangnya tiada. Datuk, tahun ini ataupun Profesor mungkin dulu boleh jawab, adakah kita boleh menjangkakan akan ada bajet? Okey, dalam konteks ni kita ada norma baru. Okey, saya ada buat sedikit kajian ataupun perbincangan dengan rakan-rakan di universiti. Dalam konteks kita lihat pengguna. Pengguna ni kita akan ada 4 jenis pengguna. Iaitu pengguna yang mempunyai norma baru, pengguna yang akan kembali balik kepada tabiat lama, pengguna yang moderately norma baru dan juga pengguna yang dia recycle dia punya tabiat ni. So ini adalah consumers yang akan kita lihat selepas post pandemik ni. Dan apabila kita ada pengguna-pengguna baru, maka kita ada ekonomi yang baru. Ekonomi yang baru, iaitu yang munculnya gig ekonomi dan sebagainya. Dan saya daripada sejak mulanya COVID ni, kita memang nampak bahawa ekonomi gig ni akan berkembang. Sebab kita perlukan IR 4.0 dan sebagainya, dan ia macam satu masa yang sesuai lah untuk dibangunkan secara institusi. Maksudnya government sendiri yang bersetuju yang untuk memperkenalkan gig ekonomi dan juga memperluaskan lagi gig ekonomi ini. Dan dalam bajet ni saya juga bersamalah berharapan tinggi jugalah melihat kepada sedikit peruntukan yang agak besar juga yang akan diperuntukkan. Tapi sebelum dia memeruntukkan untuk digital ekonomi ni, infrastruktur untuk kegiatan internet dan sebagainya, capaian internet perlu dilaksanakan. Kita nak semua orang boleh capai. Sebagai contohnya dia pendalaman ke, dia apa ke, dia boleh capai maklumat dan sebagainya untuk secara untuk menjalankan ekonomi dan sebagainya lah, untuk pendidikan dan sebagainya. Dan ini memerlukan bajet yang agak besar. Agak besar untuk memastikan kita mendapat capaian yang baik. Dan inilah satu cabaran kepada kerajaan untuk memastikan kita ni mempunyai capaian yang baik dan mempunyai kelajuan internet yang baik dan sebagainya, dan dia juga merentas sempadan maksudnya kan. Datuk boleh touch sedikit yang mengenai digital tax Doktor. Adakah digital tax waiver ni boleh membantu untuk mendorong perbelanjaan pengguna dalam talian dan juga mungkin menggalakkan syarikat untuk melabur di Malaysia? Apa pendapat Doktor? Okey, tax waiver. Maksudnya digital tax waiver. Okey, maksudnya kita tak perlu bayar lagi digital tax. Dan saya setujulah itu sebab dia tu boleh meningkatkan penggunaan satu. Okey, sebab kita nak membudayakan pembelian dalam internet dan sebagainya, digital dan sebagainya. Dan salah satunya ialah
kalau dia beli di luar dan dia beli dalam internet, dia lebih dapat, maksudnya lebih kurang sama harganya ataupun lebih murah, maka ini akan pembudayaan tu akan lagi lebih tinggi. Dan apabila kita buat digital tax waiver tu ada, dan mungkin ini akan memberikan motivasi kepada pengguna dan juga pemain industri, sebab sekarang kena 6%. Kan 6% daripada apabila kita, contohnya kita buat Facebook advertisement, okey, kita nak kena advertise RM100 tapi kita kena tambah RM6 sebabkan oleh digital tax tu. Dan apabila kita mungkin diberikan tax waiver, maka mungkin peningkatan penggunaan dalam internet dan digital ekonomi ini akan membantu kita untuk meningkatkan KDNK kita. Okay. Sebenarnya saya dimaklumkan oleh penerbit bahawa semua ahli parlimen ini telah pun masuk ke dalam Dewan Rakyat. Namun masih lagi kita punya Menteri Kewangan masih lagi belum bermula lagi memulakan lagi pembentangan bajetnya, dan kita boleh berdiskusi terus menjangkakan apakah kabar-kabar gembiranya. Saya suka dengan idea Profesor Doktor berkenaan dengan institusi kerajaan dalam ekonomi itu, Datuk. Mungkin Datuk boleh beri sudut pandang pelan ataupun satu rancangan kerajaan yang harus diterokai dalam gig ekonomi ini, Datuk? Pertamanya, sebelum saya komen pada e-government dan sebagainya, itu satu masa depan yang cukup cemerlang. Sebab e-government boleh mengurangkan kos, boleh lebih transparansi, boleh ada GPS, boleh ada impact measurement, dan boleh kalau ada bajet 100 juta untuk anak yatim sampai pada anak yatim. Sebab dia ada digitally connected. Tapi sebelum itu kita melihat the new IPO dalam peringkat antarabangsa, iaitu N, iaitu kumpulan N Group oleh Jack Ma dan rakan-rakannya, dinilaikan pada nilaian 250 bilion US dollar yang akan diapungkan sebanyak 30 bilion untuk pelabur luar. Ini merupakan FPU yang paling tinggi di dunia, lebih hebat pada Aramco yang baru ini. Menunjukkan bahawa gig ekonomi ada di future. The future. Jadi kita kena, anak-anak kita, saya pun, bisnes saya ada dua. Satu bisnes brick and mortar, bangunan manusia physical contact. Satu lagi digital. Digital zaman MCO ni, PKP melonjak begini. Sebab dia menentasi sempadan tanpa ada penerbangan, tanpa ada berbagai-bagai. Dalam bidang kewangan, dulu kita kena buat due diligence. Due diligence kena pergi syarikat, check account. Sekarang tak boleh. Kita createkan software untuk buat due diligence digital. Jadi segalanya sudah dapat digitaliskan. Dan ini merupakan peluang baru di Malaysia. Dan kepakaran di Malaysia cukup hebat dari segi bidang. Anak-anak muda kita cukup hebat. Jadi kita mahu, kita nak, kalau tak dapat hari ini kita menangislah. Jadi kita nak bajet hari ini banyak memberikan peluang, semangat, dorongan, kewangan dan sebagainya kepada generasi baru ekonomi di Malaysia. Kerajaan sebagai contoh tauladan. Dia ada role model. Mereka kena memeluk, embrace if you like the gig economy sebagai contoh kepada korporat dan juga entrepreneurship di Malaysia. Ya, sebab kan Datuk, Doktor, kita tidak mahu gig ekonomi ini terhenti kepada food panda driver, grab driver. Kalau boleh kita nak ada skill. Contohnya begini, kalau kita nak renew pasport, kita kena pergi ke immigration bagi pasport. Kenapa tidak kita hantar waktu malam kopi pasport, kita pergi besok dah selesai. Dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita dari segi examination, pendaftaran pelajar dan sebagainya. This is the way forward. Dan itu memberikan pendapatan bila staf itu banyak masa boleh buat kerja lain untuk menggugurkan negara. Lebih proaktif. Bercakap tentang kepakaran, Doktor, Datuk sangat positif mengatakan bahawa Malaysia sudah punya kepakaran. Kita sudah ada kepakaran dalam IR4 ni lah kalau nak kata. Doktor, bagaimana? Okey, kita mungkin institusi pendidikan kita lah, mungkin kita akan kena align dengan IR440. Mungkin kita sekarang ni banyak kan masih lagi tradisional dan sebagainya kan. Skill-skill yang ada pun adalah lebih kepada skill yang tradisional. Jadi kita perlu menggarapkan ke semua skill-skill yang baru ni yang perlu ada untuk semua. Berat sekarang ni yang betul yang Datuk cakap tu,
kita punya talent tu ada, tapi bukan semua. Okey, ramai lagi yang perlu untuk dilatih. Okey, sebagai contoh macam mana nak buat digital business dan sebagainya, dan ini perlukan latihan yang mereka tak dapat dalam sekolah ataupun dalam universiti dan sebagainya. Perlu ada melihat balik struktur. Okay, struktur ni adakah kita ni bersedia tak untuk IR 4.0? Ya. Okey, tadi kita dah membincangkan pasal internet ya, Doktor. KMCO telah mengajar kami banyak perkara ya, termasuk persediaan kita dalam perkhidmatan teknologi ini. Contoh, slow internet connection akan mempengaruhi hasil kerja kita di rumah. Lagi-lagi ramai sekarang ni yang masih lagi work from home. Jadi pada pandangan doktor, haruskah kita ada bajet ya untuk memperuntukkan yang diperuntukkan untuk mempertingkat dan membantu syarikat-syarikat telekomunikasi ini untuk meningkatkan kapasiti mereka untuk memastikan yang kerja dari rumah ini mempunyai mutu yang tinggi. Kalau contoh macam di UK ya, dia tak membantu syarikat-syarikat telekomunikasi, dia akan membuat sesuatu yang createkan competition di antara mereka untuk memberikan internet servis yang lebih baik. Bagaimana pula di Malaysia? Kalau kita ke konteks dalam luar negara tu, memang mereka ada persaingan yang hebat di antara satu syarikat dengan satu syarikat yang lain, dan ini memberikan memaksa syarikat-syarikat ini untuk memberikan layanan yang terbaik, ataupun perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. So kalau contohnya pelanggan rasa tak puas hati ke dengan dia akan tukar, dia switch, dan dia switch kepada ini, atau lepas tu kalau dia tak puas hati dia akan switch kepada lain. Jadi mereka terpaksa untuk competition dan terpaksa memberikan perkhidmatan yang terbaik, utamanya dari segi kelajuan internet dan sebagainya, dan juga dari segi harga dan sebagainya. Dalam konteks ini saya rasa itu adalah satu persaingan yang hebat, persaingan yang sehat, dan ianya mungkin boleh diaplikasikan juga di dalam konteks negara ini. Tapi kita sekarang ni mempunyai panggilkan oligopoli lah lebih kurang. Okay, so ada certain syarikat yang agak besar yang memonopoli kepada pasaran. Justru itu ianya memberikan kesan kepada layanan ataupun perkhidmatan yang diberikan. Tapi dalam konteks ini kita kena macam mana pun kita kena berubah juga, untuk memberikan perkhidmatan ataupun internet yang terbaik untuk rakyat. Betul. Sebab ini adalah the way forward. Inilah yang perlu kita lihat ke depan. Sebab sekarang ni orang ramai yang kerja work from home dan sebagainya. Bagi contohnya sebagai seorang pensyarah, mungkin kita tak ada lagi mungkin pada masa hadapan perlu pergi mengajar di dalam kelas dan sebagainya. Kita hanya perlu mengajar menggunakan platform atas talian dan mungkin berada di rumah saja, tak perlu pun pergi ke kuliah dan sebagainya. Itu adalah contoh apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Tapi benda-benda ini memerlukan dia punya infrastruktur yang sangat baik. Supaya tak adalah dia tiba-tiba tengah dalam kelas ni lecture hang dan server down ke apa ke, dan itu akan memberikan kesan kepada kita punya perkhidmatan dan juga kepada ekonomi kita. Bercakap tentang perubahan Doktor, saya rasa daripada sudut PKS pula, perusahaan kecil sederhana kita, adakah sudah tiba masanya PKS kita juga menerokai bentuk perniagaan digital yang lebih kreatif berbanding dengan keadaan sekarang? Datuk? Dia bergantung pada sektor. Ada sektor yang melibatkan brick and mortar, mereka tidak boleh berubah. Mereka berubah sektor kepada perkhidmatan. Perkhidmatan boleh digitaliskan dengan mudah. Tapi macam pendidikan, macam kesihatan, macam keuangan mudah dilakukan. Tapi kalau melibatkan mining, construction terjejah di Malaysia kan. Nak pergi site pun tak boleh, nak masuk pekerja pun kena beratur dan melibatkan kos insurans yang tinggi. Sudah ada idea baru misalnya dalam konteks insurans hari ini. Dulu insurans untuk pekerja asing, untuk pekerja di construction site kena bayar setahun. Sekarang sudah ada inovatif, saya melihat sendiri, bayar 1 hari per pekerja. Jadi timbul app sekarang nak pergi kerja, dia masukkan app untuk bayar insurans pada jam ini kepada jam ini. Kos kepada majikan turun. Makan menurun. Jadi itulah digital yang masukkan. Jadi saya rasakan
bukan semua boleh didigitalkan, tetapi semua boleh ditransformasikan kepada pengurusan company secara digital. Human resource-nya, pemasarannya, dari segi value chain-nya perlu ditingkatkan. Walaupun SME, pastikan pengurusan human resource, keuangan, barang-barang, storage, inventory, pemasaran didigitalkan. Itu dapat turunkan kos daripada whatever kepada 30% cost cutting. Itulah pendekatan yang perlu dibuat oleh SME di Malaysia. Sebelum itu, bagi saya yang paling fundamental sebagai seorang ahli bisnes, turn around strategi. Ya, jadi dengan bajet ini kita harap kerajaan dapat sediakan bajet untuk orang macam saya SME ini, bagaimana nak turn around the company daripada yang tak sihat ke yang sihat. Itu satu pendekatan sebelum kita bincang digital sebagainya, how to turn around the company. Zaman 2008 kalau masih ingat, kita turn around the company. Jadi pendekatan turn around itulah yang kalau boleh bajet berikan untuk mereka masuk dalam incubator untuk dipusingkan, turn around untuk dikembalikan pada yang asal mereka. Daripada sudut, saya suka nak membawa perbincangan itu kepada lebih marhain, Datuk, iaitu Makcik Kiah kita, Pakcik Ali kita yang meniaga warung-warung, pisang goreng, kerepek. Bagaimana kerajaan, bagaimana belanjawan 2021 ini mampu membantu mereka selain daripada bantuan one-off, bantuan pinjaman, yang mana lebih memberi kesan jangka masa panjang? Pertamanya, bantuan kerajaan satu perkara yang penting yang tidak dapat tidak dilakukan, tapi tak mencukupi. Kerajaan tidak akan mampu membuat segala-galanya sampai bila-bila. Jadi perlu ada kerjasama dengan masyarakat. Saya cadangkan dalam banyak perbincangan, masa dah sampai untuk adanya PPP, Public Private Partnership, dalam menjantuni Makcik Kiah dan Pakcik Ali ini. Misalnya di negara barat sudah ada social currency. Kepada syarikat yang mampu, kita boleh bantu beli kerepek itu orang kita tak perlukan, kita dapat kupon. Kupon ini dapat dikredit oleh kerajaan waktu kerajaan sudah sihat masa hadapan. Jadi benda ini perlu dirancang secara lebih holistik. Sebab peperangan kita peperangan yang cukup besar. Betul. Peperangan kita berbagai penjuru. Jadi kerajaan semata-mata tidak mampu mungkin. Kita perlukan sokongan NGO, masjid, surau, dan kerajaan mesti facilitatekan. Di antaranya matching fund misalnya. Di Korea waktu krisis 1998, rakyat keluar di jalan raya bagi barang kemas untuk bail out the country kan. Kita bukan sampai peringkat itulah, kita nak peringkat matching fund. Jadi kerajaan memberikan fund disambut oleh masyarakat dan terus laksanakan bantu Makcik Kiah, whatever dalam kampung kita, dalam surau dan qaryah kita. Itulah satu pendekatan yang perlu kita buat. Kalau tidak, sekadar one off dan tidak ada penerusan. Dan kita kena mengupayakan NGO dan juga koperasi. Macam Datuk, macam Makcik Kiah ni semua Datuk, mereka ni adalah di bawah kategori orang kata panggil shadow economy ya Datuk ya. Okey, mereka ni peniaga kecil yang tidak berdaftar. Jadi bila bantuan daripada kerajaan tu, mungkin mereka mendapat bantuan yang cash. Tetapi perniagaan mereka tak dapat bantuan. Jadi macam mana kita nak mengatasi situasi ini? Mungkin pendataan, iaitu pun kita transform kepada sistem pendataan. Kerana pendataan akan menangkap data-data yang relevan dalam masyarakat supaya mereka dapat diasuh dan diasah dan dipertingkatkan ilmu mereka. Tidak lagi walaupun shadow ekonomi, tapi mesti masuk dalam radar pendataan tersebut. Dan kita melihat berlaku di Korea zaman dulu, pendataan. Mereka tahu setiap kampung lorong itu siapa yang perlu dibantu untuk mereka dibangunkan semula. Dan sebab itu one off punya bantuan ini tidak tahan lama. Sebab mereka perlukan bantuan, perlukan nasihat, perlukan orang yang boleh run the company. Mungkin cara mereka pembahasan tak kena. Jadi bagaimana kita boleh dengan wang kepada kerajaan, kita kena susuli dengan hand holding, kita pegang tangan mereka. Perlu dilakukan. Tadi Datuk ada mengatakan tentang public-private partnership. Profesor Dr. melihat adakah sektor awam dan swasta kita bersedia ke arah serangan Datuk Dr. Sebenarnya kita dah pernah ada. Kita dah ada dah. Dia panggil PPRN, Public and Private Research Network. Ini di dalam kementerian dulu dia Kementerian
pengajian tinggi lah. So maksudnya kita ada public iaitu researcher from university dan juga private iaitu usahawan. So digandingkan mereka ni, dia gunakan the mind of the professors ni untuk membantu usahawan-usahawan yang di luar tu, dan usahawan ni pun bukannya usahawan yang big companies, PKA, PKS, IKS yang berpotensi. Jadi ini dia panggil PPRN, Public and Private Research Network. Saya rasa ianya perlu diteruskan. Cuma dari segi pelaksanaannya mungkin perlu lebih agresif. Lebih agresif dan peruntukan yang lebih besar untuk membantu. Sebagai contoh Makcik Kiah ni semua ni, dulu dia buat goreng pisang, goreng secara manual. Sekarang ni sebab ada profesor datang tolong dia, goreng pisang sekejap dia tak payah lah, dia letak je goreng pisang dia dulu, berjalan je siap. Kan, so dia maksudnya ada teknologi dalam dia punya inovasi itu kan. So goreng pisang dia tu dia tak payah lagi nak macam, yalah, kalau saya tengok dekat negara barat ataupun negara timur, Jepun dan sebagainya, kalau you nak buat contohnya donat, okey, you masukkan je dia punya adonan tu dan tiba-tiba siap. Kan? Senang. Tapi IKS bukan dia satu giant company ke apa ke. Jadi yang ni yang perlu kita bantu, sebab yang kita nak the small entrepreneur ni, semua usahawan-usahawan kecil ni, PKS ni menjadi enjin ekonomi. Betul. Menjadi enjin ekonomi, dan bila orang ada teknologi elemen dalam tu, kalau kita tengok dari segi teori ekonomi teori ekonomi, kalau kita tengok ada dia masukkan elemen teknologi, maka kita punya pertumbuhan ekonomi itu dia akan melonjak dengan secara lebih laju sikit, lebih cepat berbanding dengan yang biasa. Sebab elemen teknologi itu ialah kita meningkatkan, tujuannya ialah untuk meningkatkan produktiviti kita. So bila produktiviti kita meningkat, maka secara logiknya kita punya national output pun akan meningkat. Okay, ini dia panggil, kalau nak refer tu, dia panggil teori Solo Swan model lah. Solo Swan model, teori ekonomi. Sebelum kita nak ajukan soalan berkenaan dengan pelaburan langsung asing, Syabana, kita nak menyaksikan apakah harapan rakyat, aspirasi rakyat terhadap bajet 2021 ini. Sama-sama kita saksikan. Belanjawan 2021 yang disifatkan mencabar antara agenda yang dinanti-nantikan rakyat bagi menentukan nasib mereka ketika negara masih bertarung dengan pandemik COVID-19. Di saat ramai yang hilang pekerjaan, peniaga yang susut nilai pendapatan, mereka amat mengharapkan lanjutan moratorium agar bebanan hutang dapat ditangguh buat sementara waktu. Rata-rata orang ramai yang ditemui mengemukakan cadangan lanjutan moratorium agar pengguna masih mempunyai lebihan wang untuk memenuhi keperluan harian. Dan untuk moratorium pula kepada mereka-mereka yang mempunyai kredit dengan syarikat kewangan. Jadi saya memohon pihak kerajaan supaya melanjutkan lagi moratorium ini supaya rakyat kita, pemilik-pemilik kenderaan, pemilik hartanah dapat lagi bertahan sehingga ekonomi kita kembali pulih lah. Mungkin boleh memberikan 6 bulan pertama lagi. Kerana moratorium yang lepas ni dia berakhir pada bulan 12. Jadi kalau boleh disambungkan bulan 12 tu sampai bulan 6 tahun 2021, sekiranya masalah ini berlanjutan, dia akan disambung lagi kepada hujung tahun hadapan. Mungkin lah kita boleh cadangkan untuk sambungan mungkin 3 bulan atau bulan 3 ataupun hingga bulan 6 lah untuk moratorium ni. Kalau tak nak bagi bantuan daripada segi kewangan pun tak ada masalah. Kalau macam itulah penangguhan bank ke kan, boleh cakap dengan owner bangunan ni ke, boleh kurangkan sedikit ke sewa kan. Sekurangnya mengurangkanlah beban kami yang dekat sini ni. Tidak kurang juga yang masih mengharapkan pengeluaran akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi menampung keperluan kewangan yang mendesak bagi individu tertentu. Jika tidak dapat diluluskan untuk setiap individu pun, sekurang-kurangnya ia diberi secara bersasar khususnya kepada mereka yang benar-benar terjejas. Inisiatif itu dilihat lebih baik berbanding kemungkinan wujudnya pilihan terakhir untuk meminjam ahlong. I mean, it's a very good idea. You see, sekarang lah perlu diorang tolong kita, right? Not
dah umur 55 tahun, kita boleh kumpul balik, right? Kita boleh kumpul balik. And then if they are able to help, rather than kita pergi minta duit daripada orang-orang lain, end of the day get into trouble, ada duit sendiri, keluarkan duit. Sementara itu, peluang pekerjaan wajar diberi perhatian untuk belanjawan akan datang bagi menampung angka pengangguran sebelum ini ditambah dengan 800,000 individu yang dilapor hilang pekerjaan gara-gara COVID-19. Kerajaan pula memerlukan inisiatif bagi merancakkan kembali sektor pelancongan yang terjejas akibat penutupan pintu sempadan. So oleh demikian, saya rasa kena win-win situation dengan pendidikan yang mereka ada dan juga gaji yang ditawarkan supaya ekonomi dapat dirangsang semula. Sepatutnya sebelum ni memang fresh graduate ditawarkan dengan 2,000 hingga 2,500 saja. Tapi disebabkan oleh musim Covid ni, ia diturunkan kepada RM1,500 berdasarkan media-media lah. Tapi saya rasa kekalkan sahaja sehingga 2,500 supaya mereka dapat melangsungkan kehidupan seperti biasa. Tahun ini, kerajaan telah membelanjakan RM305 bilion dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di samping membantu kelangsungan hidup rakyat, antaranya bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Sementara COVID-19 masih lagi menjadi ancaman, bantuan kewangan seumpama itu wajar untuk dipertimbangkan dalam belanjawan 2021 yang akan dibentangkan sebentar lagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam belanjawan 2021. Okey, Finas, kita masih lagi tengah menunggu isyarat untuk pembentangan bajet, tetapi masih lagi berteka-teki, belum lagi ada apa-apa. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya, Datuk. Satu aspek yang saya rasa sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara dalam jangka masa sederhana dan juga panjang, iaitu pelaburan langsung asing ataupun FDI. Malaysia adalah negara yang mempunyai ekonomi yang sangat terbuka dan banyak yang bergantung pada ekonomi luar. Jadi apabila dunia luar melihat negara kita mengalami ketidakstabilan politik, ekonomi, adakah ini akan mempengaruhi ekonomi luar untuk tidak melabur di dalam negara kita? Apa pandangan Datuk? Pastinya itu di antara checklist kepada pelabur, sama ada bidang kewangan atau bidang construction atau apa sahaja bidang, mereka akan melihat checklist mereka, antaranya kestabilan politik, kepastian di segi landscape negara dan seumpamanya, dan juga di samping kos pekerja dari segi landscape undang-undang dan sebagainya. Itu pasti akan memberikan kesan kepada sebahagian dari pelabur yang tidak mahu mengambil risiko yang terlalu tinggi. Ada satu lagi aspek adalah bagaimana kita dalam konteks pandemik COVID-19 ini menyediakan syarikat-syarikat kita untuk mengambil kesempatan di luar negara. Dan kita tengok dalam 2-3 bulan lepas, 6 bulan lepas, ada syarikat-syarikat Malaysia yang menjadi hero dalam peringkat antarabangsa. Serba Dynamic misalnya mendapat kontrak yang paling besar di UE misalnya. Jadi kita nak tengok di samping kita membawa pelabur asing ke Malaysia, this is the time yang kita ada kepakaran tertentu dari segi pengurusan, dari segi universiti, dari segi oil and gas untuk pergi ke luar negara. Kalau tidak di premium market yang pertengahan, market yang sudah nak, yang memerlukan kepakaran Malaysia yang tidaklah katanya yang terlalu tinggi, tetapi memberikan peluang kepada currency exchange balik kepada negara. Jadi kita melihat dua perkara, iaitu bagaimana kita memberikan keyakinan diri kepada pelabur asing, dan yang kedua menyediakan bajet kepada syarikat Malaysia zaman COVID ini. Kamu pergi luar negara, ini bajet kamu, ini insentif kamu. Saya rasa kita perlu buat begitu untuk seimbangkan dana daripada dalam negara, daripada luar ke dalam, dan juga daripada pendapatan kita luar negara masuk semula ke Malaysia. Perlukan sentuhan-sentuhan. Profesor, kita tahu Malaysia mempunyai kadar cukai yang agak tinggi jika dibandingkan dengan negara jiran, dan pada pandangan Prof sendiri, adakah pengurangan cukai secara progresif boleh menarik lebih banyak FDI dan telenegara untuk kembali ke Malaysia? Malangnya Profesor Dr. tak boleh nak menjawab soalan ini kerana kami dimaklumkan oleh penerbit, Menteri Kewangan kita telah pun bersedia untuk membentangkan bajet 2021. Kita terus ke Parlimen. Silakan.
Alhamdulillah kembali dalam belanjawan 2021 terbitan TV Al Hijrah dan kami masih setia di sini dan itu dia teguh kita menang bersama, itu yang dinyatakan oleh Menteri Kewangan kita terhadap tema bajet Malaysia 2021 dan kita dengar pelbagai allowance insentif telah dinyatakan, telah diwar-warkan, telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita. Kita dapat tahu bahawa ada allowance frontliners, pemberian one off sebanyak RM500 sebulan. Kita ada juga mendengar daripada sudut KWSP-nya, BPN 2.0-nya, pelancongannya, moratoriumnya, KWSP-nya, pelbagai lagi. Namun sebelum itu saya ingin memaklumkan kepada semua untuk kita recap sedikit bahawa perbelanjaan bagi tahun 2021 ini merupakan perbelanjaan terbesar dalam sejarah dengan nilai sebanyak 322.5 bilion ringgit dan kerajaan juga memperuntukkan 236.5 bilion ringgit ini bagi perbelanjaan mengurus, 69 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan dan 17 bilion ringgit di bawah kumpulan wang COVID-19. Baik, saya mau terus ajukan soalan kepada Datuk Dr. Daud Bakar berkenaan selepas kita menonton pembentangan belanjawan ini, Datuk. Adakah Datuk merasakan belanjawan kali ini cukup seimbang antara kepentingan melindungi nyawa rakyat dan keperluan menjamin kelangsungan hidup rakyat? Alhamdulillah, saya merasai bahawa bajet telah meletakkan kita di atas tanah yang tinggi, the high ground, untuk kita melihat pertempuran kita di hadapan. Untuk memenangi mana-mana pertempuran, kita kena berada di middle ground ataupun high ground untuk kita melihat apakah isu yang cuacanya, denainya, alirannya, sebagainya. Cukup menarik daripada yang sekecil-kecilnya sampai pada dana kelestarian, sukuk, allowance, insentif dan sebagainya. Agak menarik bajet ini, inklusif dan memang boleh membantu ramai pada masyarakat kita. Cuma secara peribadi saya mengharapkan bajet yang development itu, pembangunan itu patut lebih besar lagi. Dan kita cuba melihat bahawa bajet kita tahun ke tahun kita cuba kurangkan bajet dipanggil pengurusan. Supaya pengurusan itu dengan teknologi maklumat hari ini dapat dikurangkan sikit demi sikit dan diberikan habuan yang lebih kepada pembangunan, development budget. Dan alhamdulillah ada juga COVID-19 punya bajet. Kita tahniah kepada kita untuk sama-sama kita memerangi virus yang belum lagi dapat diselesaikan dengan baik. Datuk, apa kita tahu hampir semua yang kita bicarakan sebentar tadi berkenaan moratorium, KWSP, pelancongan, kesihatan dinyatakan dalam peruntukan belanjawan. Tapi kalau kita sedarlah berkenaan dengan economic gig ni agak kurang disentuh peruntukannya di situ. Pandangan Datuk bagaimana? Dia ada disentuh berbagai-bagai tempat scattered sehingga kita tidak dapat melihat bahawa satu hala tuju yang lebih jelas ketara pada kerajaan Malaysia dan juga masyarakat Malaysia. Mungkin selepas ini kita akan kaji, kita tengok sinerginya juga keterangkumannya, di manakah bajet-bajet yang dikumpulkan sekali untuk membawa industri gig ekonomi di Malaysia. Saya pasti kalau dicantumkan semuanya sekali, kemahirannya, upskillingnya, allowance dan sebagainya, kita dapat buat satu jumlah. Mungkin kita sempat melihat tadi apakah jumlah yang satu untuk tujuan gig ekonomi. Dan kita berharap kalau tak cukup, mungkin pihak kerajaan masih lagi boleh untuk meningkatkan, sebab untuk kita beralih ke masa hadapan, gig ekonomi adalah the future of the country. Dengan doktor pula apa pandangan doktor mengenai belanjawan 2021 ini? Okey, saya mula-mula memang menjangkakan belanjawan yang akan mengembang tapi saya lihat dia tak berapa mengembang sangatlah. Maksudnya walaupun ia adalah satu belanjawan yang terbesar ataupun yang di selama ini, tapi saya rasa patutnya lagi besar. Lagi besar. Lebih besar daripada yang ada ini 322. Datuk menjangkakan tadi 500, doktor menjangkakan 500 kan? 500 juta. 500 bilion. Tapi maksudnya pada saya mungkin akan kita terpaksa belanja yang agak besar supaya kita ni satunya kita punya rakyat dapat
lebihan tunai dan dapat dimasukkan kembali ke dalam ekonomi dan di mana kita meningkatkan permintaan dalam sektor-sektor ekonomi. Apabila kita meningkatkan permintaan dalam sektor ekonomi, dengan secara seterusnya dia akan meningkatkan kita punya GDP lah. Tapi walaupun ya kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada. 320 bilion itu pun banyak sebenarnya. Dan yang terbesar cuma dia lebih rendah daripada jangkaan saya lah. Maksudnya saya jangkakan lebih sedikit sebab kita perlukan banyak kan peruntukan yang banyak dalam pelbagai aspek sebagai contohnya kesihatan, gig ekonomi dan sebagainya. Mungkin berbalik kepada soalan kita yang awal tadi doktor mengenai KWSP seperti yang kita bincangkan tadi mengenai KWSP, patutkah pengeluaran akaun satu secara bersasar dilakukan? Jadi di pembentangan bajet tadi ada pengumuman pengeluaran akaun satu KWSP sebanyak RM500 sebulan bersasar untuk 12 bulan di mana ia dijangka akan memanfaatkan 600,000 ahli yang terjejas. Apa pandangan doktor mengenai perkara ini? Maksudnya kita melihat bahawa kerajaan ada mendengarlah permintaan rakyat untuk mereka mengeluarkan akaun KWSP, tapi ada syarat-syarat. Maksudnya kalau ada keperluan, sebagai contohnya bersasar lah, tak ada kerja, dibuang kerja dan sebagainya, baru boleh dikeluarkan duit tadi dengan secara berkala, iaitu sebanyak RM500 sebulan sehingga setahun. Jadi ianya tidak memberikan impak yang besar juga kepada KWSP dan juga pada waktu yang sama rakyat dapat mengurangkan masalah yang dihadapi akibat disebabkan oleh pengangguran dan sebagainya. Datuk, berkenaan dengan kalau kita lihat isu KWSP ini diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun satu akan melibatkan RM4 bilion. Betulkah, benarkah seperti yang doktor katakan tidak akan memberi impak yang besar kepada KWSP? Ya, betul, sebab KWSP sedang menguruskan dana sebanyak 750 ke 800 bilion. Jadi 4 bilion tidaklah. Dan mungkin tak semua orang akan mengeluarkan wang. Saya telah berhubung dengan rakan-rakan tadi. Ada yang mengatakan mereka tidak mahu keluarkan wang sebab mereka boleh meneruskan kehidupan biasa dan ada juga pulangan dividen semasa wang itu disimpan. Jadi mungkin 4 bilion, mungkin yang akan keluar mungkin 3.5, mungkin 3 bilion. Kalau 4 bilion pun tidak akan menjejaskan dan ini merupakan token, tanda ingat kerajaan pada mereka yang sesak untuk mendapatkan sikit payung penyelamat untuk sepanjang setahun ini. Dan juga tanda kerajaan mendengar suara rakyat dan simboliknya. Silakan Syabana. Okey, mengenai moratorium pula ya Datuk nampaknya kerajaan lebih berpihak pada bersasar contoh bantuan pembayaran sasaran dipanjangkan kepada golongan B40, M40 dan juga perusahaan mikro. Jadi apa pendapat Datuk mengenai perkara ini? Alhamdulillah, saya rasa teruja dengan kenyataan yang berhormat Menteri Kewangan yang juga mendengar rentihan daripada masyarakat untuk diberikan selama 3 bulan secara pilihan sama ada ditangguhkan sepenuhnya bayaran bulanan atau separuhnya dan diberikan tempoh yang panjang lagi selama 6 bulan berdasarkan aliran tunai mereka. Kadang-kadang ada yang boleh bayar 50%, jadi kenapa tangguhkan? Bila tangguh nanti lagi banyak accumulation of the outstanding. Kerajaan berikan option bayar tangguh habis 100% 3 bulan ataupun tangguh 50% of the installment. Jadi ini merupakan pengurusan keuangan yang mantap. Kalau kita bagi terus, kerajaan belum lagi mantap, tapi industri SME dan PKS mereka kena menguruskan kewangan berdasarkan kecairan kewangan mereka sendiri. Dan 3 bulan mudah-mudahan memberikan satu lagi ruang kepada mereka untuk dan juga rakyat biasa untuk mendapatkan sedikit kecairan pada masa hadapan. Tapi saya ada just terfikirlah ya Datuk, kita telah pun mengalami second wave COVID Bagaimana pula kalau ada satu lagi yang akan berlaku? Bagaimana kita nak handle perkara ini? Orang putih kata we cross the bridge when we come to the bridge kan. Tapi sebagai jagaan masa depan, pastinya dalam pemikiran Kerajaan Malaysia, Perdana Menteri, Barisan Kabinet dan juga Menteri Kewangan, mereka sudah membuat perancangan the worst case scenario. Sebab dalam mana bajet pun ada the best case scenario, ini mungkin the best case scenario, tapi ada juga yang mungkin ada masalah. Jadi mungkin ada dalam perancangan mereka
perlu kepada perubahan bajet untuk menjantuni macam kes moratorium contohnya. Jadi kita perlu mengambil kira bahawa we have to prepare the umbrella. Kita sediakan payung daripada sekarang untuk third wave dan juga mungkin fourth wave berdasarkan keadaan virus yang semakin hari semakin bijaksana. Okey. Ini berkenaan dengan Pemangkasan Bumi Putra ataupun di bawah Memperkasa Usahawan Bumi Putra, sejumlah 4.6 bilion ringgit kerajaan sediakan untuk tujuan berikut, dan 510 juta ringgit bagi tujuan pembiayaan kepada PKS dan PKS Mikro Bumi Putra melalui Tekun dan PNB. Dan di talian kini sebenarnya kita ada seorang usahawan IKS dan juga merupakan Biz Counselor InScan, iaitu Encik Muhammad Amirul Nazari Abdullah. Assalamualaikum Encik Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Encik Amirul, kami di sini ingin bertanyakan secara teruslah apa pandangan Encik Amirul selepas mendengar pembentangan Belanjawan 2021 dan peruntukan kerajaan buat PKS kita. Alhamdulillah lah, selepas mendengar pembentangan tadi tu ada sedikit perasaan gembira, terharu pun ada. Alhamdulillah. And then Alhamdulillah dia menempatilah pada kami untuk bergerak sebagai usahawan. Dan saya juga melihat dalam belanjawan ni, saya melihat kepada Nadi anjakan jualan iaitu consumer spending dalam belanjawan 2021. Yang merisaukan saya adalah lebih 46% drop sejak daripada PKP. And then ada beberapa faktor lah terhadap kesan drop di consumer spending dalam negara, iaitu COVID-19, PKP, income customer dan customer confidence lah. And then dengan insentif juga dalam jawatan tadi saya dengar ada 150 bantuan jualan latihan dan peralatan digital. Ini memang ditunggu-tunggu oleh kami untuk move lebih orang kata move further, lebih merentasi sempadan untuk untuk mengembangkan perniagaan kelak nanti. Dan saya tengok juga dalam consumer spending juga ada satu insentif iaitu 150 juta shop Malaysia online dalam e-commerce utama Nodia, utama negara dalam berbelanja. Mana ada certain consumer spending itu dah nampak terbuka impact dia tu. Dan saya mendoakanlah semoga insentif ini diberikan kerajaan dalam belanjawan 2021 ni dapat meningkatkan kami punya consumer spending untuk customer ni lebih berani membeli, lebih berani membeli dengan income seisi rumah yang meningkat dengan insentif one off yang diberikan dalam belanjawan 2021 ni. Ya, insyaAllah. Encik Amirul, tadi kerajaan juga ada mengumumkan tentang usaha untuk memudahkan akses pembiayaan melalui peruntukan 1.9 bilion ringgit dana pinjaman mudah untuk bantu usahawan PKS dan PKS mikro yang sukar mendapatkan akses pembiayaan. Komen Encik Amirul bagaimana? Saya rasa yang susah tu bukannya sebab dari segi dia sebenarnya yang susah tu terdiri dalam sektor informal sector. Maksudnya informal sector ni kebanyakan dia tidak daftar SSM, dia tidak ada akaun, dia hanya akses kepada perniagaan yang dia boleh buat, dan yang macam kita penjajah betul-betul kan. Sebenarnya kalau kita nak ikutkan sebelum daripada belanjawan 2021 pun akses kepada perniagaan ni nampak mudah sebab kita cuma lengkapkan dokumen-dokumen yang diminta dan kita boleh dapatkan pinjaman dengan interest yang rendah lah. Ini saya tak pasti macam mana macam kata tadi susah tu bagi saya mungkin dari segi sektor informal sector. Informal sector memang dia tak ada kelengkapan, tak ada dokumen, tak ada SSN, tak ada account. Mungkin perkara-perkara itu yang membantutkan untuk proses pinjaman mudah tu. Baik. Terima kasih Encik Amirul Nazari Abdullah. Semoga terus sukses dalam perniagaan, insya-Allah. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Baik, program Belanjawan 2021 Tiga Al-Hijrah berehat seketika. Jangan ke mana, terus bersama kami sebentar lagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Belanjawan 2021. Okey, Doktor, mengenai persoalan kita tadi pelancongan ya. Tadi kita ada bertanyakan anggaran pelancongan sebanyak 50 juta. Jadi pembentangan bajet tadi sebanyak 50 juta ringgit akan disediakan bagi penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan di seluruh negara.
dan sejumlah 20 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menambah baik infrastruktur dan mempergiat promosi kampung-kampung budaya di negeri Terengganu, Melaka, Sarawak dan juga Negeri Sembilan. Adakah amount ini sesuai ataupun mungkin tak mencukupi kerana pelancongan agak terjejas teruk ya akibat pandemik COVID-19? Apa komen doktor mengenai perkara ini? Okey, berapa jumlah tu mungkin kita akan lihatlah sama ada ianya akan, sebab dia hanya bagi contohnya yang untuk apa ni, pelan apa tu yang kampung tu kan, itu hanya 4 negeri je, bukannya satu Malaysia. Betul. Jadi hanya 4 negeri yang khusus, jadi mungkin itu sesuailah untuk 4 negeri. Dan juga saya yang menariknya ialah yang bajet yang tentang healthcare tu, iaitu pelancongan Malaysia Healthcare Travel Council. Ya, yang tu yang menariknya sebab telah diperuntukkan sebanyak 35 juta. Betul. Saya rasa yang tu dari konteks semasa. Kita ada COVID-19 sekarang ni, kita ada masalah kesihatan. Jadi healthcare ni mungkin satu produk yang baru kalau kita nak marketkan sangat tentang kita punya pelancongan, hotel apa semua, mungkin agak tidak berapa sesuai dengan masa konteks ini, konteks COVID. Tapi kalau kita contohnya kita gabungkan hotel-hotel ni dijadikan macam tourism, health tourism. Hotel juga, tapi dia sebenarnya orang yang datang tu adalah untuk buat operation, ataupun dia nak, tapi dia punya tu jenis-jenis tourism tu kita kena tengok. Mungkin ada yang high level punya turis, ada yang nak just nak medical saja, kan. Sambil dia datang ke Malaysia, dia nak dapatkan perubatan. Okey. Jadi itulah satu, saya nampak satu inovasi dalam bajet yang untuk kesihatan ni, yang mungkin boleh diterokai walaupun 35 juta, tapi satu amount yang boleh kita mulakan dengan amount yang begitu. Datuk mungkin ingin menambah tentang Malaysia Healthcare Travel Council ni, Datuk. Ini memang satu benda yang baru dalam sektor pelancongan kita. Mungkin kita boleh memperjelaskan lagi tentang kepentingan sejauh mana 35 juta ringgit ini mampu menjana pendapatan kepada negara. Okey. Tidak dapat tidak berbalik kepada gig ekonomi. Maknanya kita kena buat pendataan yang sebenarnya, sektor mana, negeri mana, bidang mana, berapa banyak yang mampu dibayar oleh tempatan di luar negara, untuk kita benar-benar fokus kepada industri, sebab bajet tak banyak. Jadi kena gunakan big data, AI, sebab tu kita bincang gig ekonomi tadi, supaya lebih tepat, lebih direct dan immediate, smarter, quicker dan cheaper. Itu dah fokus kita. Jadi kita harap dengan data ini dapat membantu proses sebab menghidupkan kita nak balik target tu, sebab the target is our patient tu. The patient yang akan datang tu, sebab we need the data. Tapi artificial intelligence lah, Datuk. This is the new future. Dan kita bercakap tentang pemerkasaan Bumi Putra lah, untuk maaf berkenaan dengan syiar Islam, memandangkan kita hijrah. Jadi kita perlu mempertabatkan syiar Islam dan belanjawan dalam belanjawan 2021 ini. Saya tertarik dengan pelan induk wakaf nasional yang akan diwujudkan bagi memastikan pengurusan wakaf yang lebih cekap dan dapat memaksimumkan mobilisasi aset wakaf masa hadapan. Komen Datuk berkenaan dengan komen saya tentang cadangan tersebut, mungkin masa dah sampai, dan kalau kita boleh menterjemahkan pelan induk kepada SOP, kepada tindakan, kepada produk, kepada downstream dan juga upstream, pada wakaf ini, pendidikan, perkhidmatan, cash, tenaga, berbagai-bagai bentuk, kita adalah negara yang pertama yang ada pelan induk di dunia yang ada bagi ini. Saya juga tertarik untuk komen satu lagi peruntukan sebanyak 50 juta Bisnita di Yapim untuk membantu usahawan wanita Muslim mendapat rohnu, mendapat pinjaman secara fokus pada golongan wanita, mengikuti jejak langkah isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketiga sekali, walaupun tidak sebut dalam syiar Islam, bila mana yang Berhormat Menteri sebut tentang sukuk lestari dalam 600 million, itu juga merupakan pengiktirafan kepada kewangan Islam di Malaysia yang kita rasakan dapat juga disebut bukannya bond lestari, tapi sukuk lestari untuk kerajaan Malaysia, merupakan wajah dan suara kerajaan Malaysia. Pada pendapat Datuk, adakah penyatuan ekonomi Islam ini keseluruhan ke dalam sistem ekonomi Malaysia yang utama dapat memainkan peranan yang berkesan dalam keadaan semasa kita? Banyak lagi potensi-potensi yang tak
fikirkan secara serius, termasuk zakat, termasuk wakaf, wakaf berbagai-bagai perkara. Sebab itu induk ini, plan induk ini penting untuk pertamanya fikiran baru, cara fikir yang baru untuk kita benar-benar mengeluarkan produk-produk yang semasa, bukan klasik, bukan zaman dulu, dan banyak wakaf terbiar, tanah terbiar, tenaga terbiar, wang terbiar, berbagai-bagai yang terbiar di Malaysia ni. Jadi perlukan pelan yang tertentu untuk kita gabungkan antara manusia dengan ilmu, dengan dana, dengan pandangan fiqh itu sendiri. InsyaAllah kita dapat ajukan yang terbaik dan dapat meningkatkan syiar Islam. Mungkin satu hari nanti 1 bilion dan 1.4 bilion yang disebut tadi mungkin akan dijana oleh wakaf. Bukan lagi oleh bajet negara. Mungkin tambahan lah mungkin. Itu yang kita harapkan satu hari nanti, paling kurang 500 million bukan daripada wakaf kerajaan, daripada wakaf sendiri. Baik Datuk dan Doktor, kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita untuk Belanjawan 2021 ini. Mungkin sebagai kesimpulannya, Profesor Doktor terlebih dahulu boleh menyimpulkan tentang Belanjawan 2021 ini yang mana diberi tema teguh kita menang bersama. Cukup menangkah belanjawan ini. Okey, bagi saya belanjawan ini adalah satu belanjawan yang sangat inklusif lah. Kita tengok semua orang telah disebut di dalam belanjawan ini. Mungkin ada yang saya tertinggal ke apa ke, tapi buat masa ni saya dah melihat bahawa ianya agak inklusif, memberikan peluang kepada semua untuk mendapat manfaat, terutama yang terkesan dengan COVID-19. Dan apa yang kita mahukan ialah rakyat kita kena jaga kita supaya kita boleh menang. Okay, temanya memang baik sekali lah untuk dalam konteks ini. Ya. Datuk, silakan. Alhamdulillah, satu bajet yang sepadan dengan temanya, iaitu merakyatkan bajet ini, memberikan peluang kepada rakyat untuk bangun semula, peluang pekerjaan, kemahiran, digital ekonomi dan sebagainya. Yang kita nak fokus, yang kita minta adalah pelaksanaan yang mampan dan juga pengukuran impak yang dilakukan secara berturutan untuk memastikan RM1 Malaysia itu memberi kesan kepada objektif yang diperuntukkan untuk tujuan-tujuan sama ada frontliners, mereka semangat. Contohnya untuk yang kesempitan kewangan, ada harapan boleh gunakan wang untuk pergi kursus, untuk membuka peluang perniagaan yang baru dan sebagainya. Peluang untuk semua orang mengambil kesempatan. Baik, terima kasih Datuk dan juga kepada Doktor atas pencerahan, atas ulasan, atas idea, jangkaan juga pasca pembentangan. Alhamdulillah, sebagaimana kita telah melihat kerajaan menyediakan belanjawan yang terbaik buat rakyat. Kita nampak tadi Syabana, kerajaan menyentuh B40, M40, T20. Maksudnya memang betul apa yang dikatakan oleh Datuk dan Profesor. Ia satu belanjawan yang sangat inklusif untuk rakyat Malaysia. Jadi, jika kerajaan telah melakukan yang terbaik, kita sebagai rakyat Malaysia juga harus juga menyediakan belanjawan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Syabana mungkin nak menambah? Yang paling penting juga ya Finas, boleh kita katakan ini adalah belanjawan yang paling penting dalam sejarah Malaysia disebabkan krisis ekonomi dan kesihatan yang kita hadapi sekarang. Dan nampak daripada belanjawan 2021 kerajaan tidak berkompromi dalam usaha untuk menyelamatkan nyawa rakyat dan pada masa yang sama memastikan kelangsungan ekonomi negara. Betul. Dengan itu sekian dari kami. Dari tim TV Al-Hijrah untuk belanjawan 2021. InsyaAllah kita jumpa lagi tahun hadapan. Rakyat Malaysia, ingat kita jaga kita. Saya Finas. Saya Syabana Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.